علمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini, pada menghuraikan kitab, pada membicarakan akan ilmu asas fardu ain, pada membaca akan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada muka surat 19 baris yang ke-7 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini. Amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kerana dapat harta maka mereka itu sangat jahat. Ini kita malam ni kita masuk pada menyambung pada huraian tentang niat-niat menuntut ilmu, ataupun bukan niat, 3 golongan penuntut ilmu. Kita masuk pada malam ni golongan yang kedua. Kita menyambung huraian seorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini. Maksud kata menuntut ilmu sebab nak sijil, kita dah hurai dah sebelum ni, dan kerana mendapat kemuliaan. Tuntut ilmu sebab nak orang muliakan dia, dan kemegahan, nak bermegah dengan keilmuan dia, dan kerana dapat harta. Menuntut ilmu kerana nak kemewahan daripada ilmu, seperti mengajar atau berdakwah lalu mendapat habuan dunia, dan dengan keilmuan dia mendapat tempat kemuliaan di mata masyarakat. Dengan masyarakat muliakan dia, memudahkan dia mendapat harta. Maka kata pengarang rahimahullah, niat penuntut ilmu yang seperti ini, maka mereka itu sangat jahat. Siapa tuntut ilmu sebab sijil, sebab selain daripada niat yang elok
Kita menuntut ilmu nak redha Allah, kerana Allah perintah, kerana tuntutan agama. Sijil tu faedah saja, bukan tujuan. Tapi kalau dah niat kerana sijil, niat kerana harta, niat kerana nak bermegah dengan ilmu, niat kerana nak mendapatkan harta, dengan masyarakat muliakan kita, kita mudah nak dapat harta, ini semua termasuk dalam golongan yang sangat jahat. Ketika masyarakat datang kepada dia untuk memperolehi akhirat, masyarakat datang pada orang berilmu ni. Kenapa masyarakat datang kepada orang alim ni? Sebab nak akhirat. Tetapi orang alim ni nak habuan dunia daripada masyarakat. Ini masalah. Masalah apa? Masalah hati. Masalah hati orang yang berdakwah, masalah hati orang yang mengajar. Bila kita mengajar, bila kita berdakwah, menyampaikan ilmu, niat kena jaga. Orang datang ke kita nakkan akhirat, nakkan selamat akhirat. Kita pula nakkan habuan dunia daripada orang yang datang kepada kita tu. Jadi kena jaga baik-baik. Maka kalau niat dia begitu, dia telah menjual akhirat dengan dia telah menjual akhirat, dia telah menjual petunjuk dengan sesuatu yang tak ada harga. Apa tak ada harga? Dunia. Dapat habuan itu ini, tu menjual akhirat, menjual petunjuk dengan habuan dunia. Allah sebut dah, lashtaru dhalalata bil huda. Mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan dunia. Baik. Maka jika dikekalkan olehnya, oleh penuntut ilmu, akan qasadnya, akan niat dia itu, serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu. Kalau penuntut ilmu kekalkan niat-niat yang buruk, niat-niat yang salah tu, dahlah mengekalkan niat buruk. Penuntut ilmu tu tahu pula benda tu tak baik, kelakuan tu jahat, niat tu buruk, dah tahu, dia kekalkan juga. Maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatan itu. Kalau dia berperingkat, Tuan Pengarang rahimahullah ni, dia sebut ni berperingkat. Penuntut ilmu dah tahu niat tu buruk, kemudian dia kekalkan niat dia, niat buruk tu dah tahu tapi tak nak ubah, tetap nak berniat buruk tu juga, tetap nak dengan harta ke dengan apa semua tu. Dia dah tahu, dan dia dah tahu niat tu buruk, dan dia kekalkan niat buruk tu, lalu dia mati tak sempat taubat, maka mereka itu mati di dalam maksiat, lagi derhaka mereka itu kepada Allah. Jaga baik-baik. Sebab itulah kita anak sekolah, anak dekat college, kan penuntut ilmu semua tu. Walaupun ilmu fardu kifayah, kena pesan supaya niat menuntut ilmu, baik di college, baik universiti, baik sekolah rendah, baik tadika, baik madrasah, baik mana sekalipun, bila dia menuntut ilmu, kena pesan tentang niat menuntut ilmu yang betul. Kalau kita biar, bimbang dia jadi gini. Kita dah ajar dah niat yang buruk, jangan niat gini, lalu dia pun ubah. Kalau dia dah tahu niat tu buruk, dia kekalkan, dia tak nak ubah niat buruk tu, lalu tak sempat taubat, mati dalam niat buruk tu, niat menuntut ilmu yang tak elok tu, maka dia dikira mati dalam maksiat. Maksiat apa? Maksiat hati. Dan derhaka kepada Allah. Baik. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maksudnya dia sempat taubat sebelum mati, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh. Dia sempat taubat sebelum mati, dan dia sempat amal ilmu dia dengan niat yang baik menjadi amal soleh, nescaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka bila seseorang penuntut ilmu matinya sempat bertaubat, dan niat dia menuntut ilmu tu dia dah betulkan, dan dia sempat amal ilmu dia tu dengan amalan yang soleh, lalu dia digolongkan, dihubungkan, disekalikan dengan golongan orang-orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat, di akhirat kelak. Kerana orang yang bertaubat
daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Kunci dia apa? Sempat bertaubat. Sempat bertaubat dan sempat betulkan diri. Kalau sempat bertaubat tapi dia tak reti benda tu maksiat, dah taubat buat maksiat semula. Sebab apa? Dia tak tahu tu maksiat. Biasanya yang mana ni? Biasanya bila tak reti maksiat hati. Dia tak belajar fardu ain tasawuf. Dia tak belajar syarat sah taubat. Dia tak reti rupanya bab akidah ni bab fardu ain. Lalu dia bertaubat, menangis, sembahyang malam, tapi duduk dalam maksiat lagi. Mana? Meninggalkan belajar fardu ain. Masih duduk dalam dosa-dosa lama. Dosa-dosa lama yang mana? Maksiat hati. Ni kena jaga. Sebab tu bertaubat kena ada ilmu. Bila kita dah bertaubat, ambil tahu mana maksiat, mana ibadat, baru dapat selamatkan diri. Maka taubat kita itu sah dan berkekalan dalam taubat lalu mati. Maka bahagialah dunia, bahagialah akhirat. Hari ni ramai taubat, lepas tu ikut minat dia. Dia bertaubat, lepas tu malam semayang malam, dengar lagu-lagu nasyid, dengar qasidah, menangis, pergi majlis maulid, pergi majlis zikir. Rupanya tak perasan fardu ain dia terabai, tetap duduk dalam dosa besar. Baik. Kerana syarat sah taubat itu yang pertama menyesal bersungguh-sungguh, kemudian berazam tinggi dalam meninggalkan maksiat. Dah menyesal, bagus dah. Azam tinggi meninggalkan maksiat, alhamdulillah. Kemudian menjauhi sebab-sebab yang menarik kepada dosa lama, wajib tinggalkan. Kalau ada kawan-kawan jenis tarik kita pada dosa lama, wajib tinggalkan. Adakah itu putus silaturahim, Ustaz? Tidak. Itu tidak putus silaturahim. Kita menjauhi mereka, kita menyekat perhubungan dengan mereka kerana bersebab. Kalau kita tak tinggalkan, boleh jadi kita ikut semula. Bahkan wajib meninggalkan kawan-kawan yang dapat menarik kepada dosa lama. Kemudian pulangkan segala hak orang yang kita dah zalim, seperti harta curi, harta seleweng, wajib pulangkan. Kalau dah tak ada hartanya, wajib diganti. Kalau tuan punya harta dah mati, wajib ganti dekat waris. Kalau waris dah mati, boleh ganti dekat surau masjid atau baitul mal. Itu semua kena tahu cara dia. Kemudian wajib bermohon maaf kepada orang yang kita buat dosa. Ini dosa sesama anak Adam. Bila bertaubat, wajib mohon ampun, maaf pada orang yang kita buat dosa. Jadi kalau kita dah zalim harta dia, dua perkara kita kena buat. Pertama, minta maaf. Kedua, ganti harta. Kalau kita tak ada zalim harta dia, contoh kita umpat dia saja, maka wajib mohon ampun, maaf. Kemudian masa bertaubat itu bukanlah ketika nyawa dah di tengkorok. Apa maksud nyawa dah di tengkorok? Nazak, baru nak bertaubat, itu tak diterima dah taubat. Bukan ketika matahari telah terbit daripada sebelah barat, maksud kata dah kiamat, tanda kiamat dah timbul, baru nak bertaubat, tidak diterima lagi. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menceritakan di antara fenomena di hari kiamat nanti, setelah timbulnya matahari dari sebelah barat, maka orang-orang kaya mengeluarkan jongkong-jongkong emas, meletak di hadapan pintu-pintu rumah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu ketika itu, orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak menerima jongkong-jongkong emas orang-orang kaya ini. Kerana apa? Ketika itu tidak diterima lagi taubat. Sebab apa? Rupanya orang-orang kaya ini enggan menunaikan zakat. Kalau enggan infak, tak dosa, sebab infak sunat, wakaf sunat, sedekah sunat, ni zakat. Wajib, cukup syarat dia, wajib bayar zakat. Tak cukup syarat, tak wajib zakat. Maka orang-orang kaya ni wajib zakat, enggan bayar, tak nak bayar, termasuk maksiat tubuh. Maka bila dah timbul tanda-tanda kiamat baru nak bayar, tak diterima dah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, dan bertaubat itu kerana Allah semata-mata, kerana perintah Allah semata-mata, kerana takut kepada Allah semata-mata, bukan sebab penyakit. Pasal dah tak minum arak, saya ada kanser perut, kalau saya minum seteguk lagi, saya bakal mati. Itu bukan taubat, itu takut dengan sakit tu. Kalau sihat, minum balik dia. Maka kena jaga niat bila bertaubat, takut kerana Allah.
perintah Allah aku taat, sebab tu aku taubat. Baik. Dan dapatlah mereka itu akan keredaan daripada Allah Ta'ala seperti firman Allah, orang yang mati sempat bertaubat dan taubatnya memenuhi, menepati SOP taubat Allah, SOP Allah nak bertaubat yang kita dah sebut tadi, maka mereka tergolong dalam golongan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Arti firman Allah, surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran, ayat 222. Surah pun 2. Cantik nombor lah. Surah yang kedua ayat 222, Suratul Baqarah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia Allah akan mereka yang bertaubat, yang suci daripada najis dan daripada dosa. Baik. Maka Allah kasih pada orang yang banyak taubat. Taubat ni apa? Balik mana? Balik kepada Allah, balik ke pangkal jalan, itulah taubat. Balik semula kepada Allah. Maka taubat ni tak boleh sekali, kena perbaharui taubat hari-hari. Sebab tu ada setengah ulama sunatkan solat taubat sebelum tidur. Lepas tu ada puak-puak menyeleweng ni, puak-puak gila ni, biar bahasa kasar sikit biar dia terasa. Puak-puak gila ni kata solat taubat tak ada. Solat taubat ni bid'ah. Solat taubat ni Nabi tak buat. Solat taubat tu begitu, begini. Ni puak-puak gila nama dia. Tak reti hukum, cakap pasal hukum. Solat taubat, nama solat taubat tu ulama letak, Nabi tak letak. Tapi perbuatan tu Nabi ada suruh. Kalau engkau bertaubat, engkau menyesal daripada dosa-dosa, ambillah wuduk, solat 2 rakaat. Nabi sebut gitu. Ambil wuduk, solat 2 rakaat. Nescaya kalau taubat engkau tu bersungguh, dan setelah engkau berwuduk dan setelah engkau solat 2 rakaat tu, nescaya Allah ampuni dosamu, Allah terima taubatmu. Nabi tak adalah kata solatlah taubat, solat sunat taubat 2 rakaat. Tak ada. Yang menamakan tu ulama. Kenapa ulama letak nama solat sunat taubat? Kerana Nabi kata ambil wuduk dan solat 2 rakaat tu berkenaan dengan menyesal atas dosa-dosa yang telah lalu. Maka ulama bagilah nama. Kan kena tu. Apa tak boleh bagi nama? Saya bukan marah tuan-tuan, marah puak-puak gila kat internet. La ilaha illallah. Dia kata cukuplah solat fardu 5 waktu, itu telah mengampunkan dosa. Betul. Tapi yang kau pergi halang orang buat solat sunat tu kenapa? Apa yang kau sakit hati sangat? Menghalang orang beramal soleh. Gini tuan-tuan, saya nak bagi ayah-ayah, ibu-ibu satu kaedah yang lepas ni ayah-ayah, ibu-ibu tak keliru dah. Macam mana? Kalau kita ada buat satu amal soleh, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kita ada buat satu amal soleh, yang amal soleh itu bukan daripada Nabi SAW, bahkan bukan daripada sahabat, dia daripada ulama. Contoh, mana-mana amal soleh dia datang daripada ulama. Contoh, salah satu apa-apalah amal soleh yang ayah-ayah, ibu-ibu buat, yang Nabi tak buat dan sahabat tak buat, kemudian ayah-ayah, ibu buat. Sebab apa? Bila beli kitab, ustaz ni kata boleh buat amal gini-gini, kita pun tiru, kita pun amal lah. Tiba-tiba ada orang kata, Haji, awak buat ni, Nabi dengan sahabat tak buat tau. Kemudian dia kata, Hajah, awak buat gini-gini, Nabi tak buat tau. Apa nak jawab? Kena jawab. Kalau tak nak jawab, okey. Kalau tak nak jawab, ayah-ayah, ibu-ibu kita dah champion tu, diam, biar dia lantak dia, aku tetap amal. Tu okey tu. Tapi kalau macam tak puas hati, ni bukan nak suruh gaduh ayah-ayah, ibu-ibu. Ayah, Hajah, Haji ni bukan nak suruh gaduh, nak suruh faham. Apa dia? Kita tanya je. Memanglah Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi ada tak dalil yang melarang amalan ni? Tanya dia. Ada tak dalil yang larang amalan ni? Tak tahu, kau diam, kau orang kena. Gitu. Gatal mulut nak halang orang beramal.
Ada tak dalil melarang amalan ni? Oh, tak ada. Dah, kenapa kau halang aku? Nah, tapi Nabi tak buat. Nabi dan sahabat tak buat bukan bermakna amalan tu dilarang. Nah, contoh solat duha berjamaah, solat taubat, munajat qiyamul lail berjamaah. Nah, solat taubat berjemaah, solat duha berjemaah. Dua contoh. Nabi tak buat, sahabat tak buat, dan tidak ada tuntutan berjemaah pada solat duha dan solat taubat. Tak ada tuntutan berjemaah. Habis Ustaz, sebelum ni kan kita ada buat. Nah, saya nak tanya, ada tak dalil yang larang janganlah kamu berjemaah dalam solat sunat duha dan dilarang berjemaah daripada solat sunat taubat? Ada? Tak ada. Ya, buat. Nah, tak ada dalil yang melarang, buat. Nah, baik. Kerja nak menghalang amalan orang. Ada tak dalil yang melarang baca Yasin malam Jumaat? Dalil tu larang, janganlah engkau mengkhususkan, janganlah engkau membaca Yasin pada malam Jumaat, hendaklah engkau membaca Yasin pada malam lain selain malam Jumaat. Ada? Tak ada. Baca. Tiba puak-puak ni bid'ah, syirik, terus baca Yasin malam Jumaat, baca tahlil apa semua. Nah, jangan. Lagi sekolah-sekolah hari ni, ayah-ayah, ibu-ibu jagalah anak-anak dengan cucu-cucu, tanya-tanya sikit. Nah, apa belajar agama kat sekolah. Nah, sebab saya baru dapat salah seorang student saya datang kat saya. Dia kata, ustazah sekolah menengah. Ustazah tu tanya saya, Ustaz, apa hukum talqin? Talqin kat kubur tu, talqin tu, apa hukum talqin, Ustaz? Lalu saya kata, sunat. Tapi ustazah saya kata, bila saya jawab sunat, macam ustaz kata, dia kata salah, harus sahaja, bukan sunat. Saya kata betul. Macam mana ni ustaz? Mana yang betul? Ustaz kata sunat, lepas tu ustazah tu kata bukan sunat tapi harus. Ustaz kata betul juga. Nah, saya kata ustazah tu tak reti nak jawab kena dengan tempat. Dia keliru, ustazah kamu tu keliru. Kenapa ustaz? Dalam bab talqin dia ada dua, talqin sebelum mati dengan talqin lepas mati. Talqin sebelum mati, 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat kata sunat talqin sebelum mati. Mana talqin sebelum mati? La ilaha illallah. Bisik. Tapi tunggu nazak lah, jangan demam dah talqin. Nah, nazak. Suami baru demam. Nak benar kau harta aku, dia kata. Nah, talqin dah. Nah, baru demam. La ilaha bini. Nah, jangan gitu. Tunggu dia nazak. Nah, yang kedua talqin lepas mati. Talqin selepas mati berbeza 4 mazhab pandangan mereka. Nah, Hanafi dan Maliki kata harus, bukan sunat, talqin lepas mati. Syafi'i dan Hambali mengatakan sunat talqin selepas mati. Maka betul tak ustazah tu jawab talqin lepas mati ni harus? Betul, tapi tak kena tempat. Kerana Malaysia mazhab Syafi'i. Yang dia bawa pendapat mazhab Maliki, Hanafi dekat Malaysia apa? Tu kata tak reti. Nah, jadi saya kata ustazah kamu keliru. Nah, nak jawab lepas tu. Nah, jaga elok-elok. Baik. Maka orang yang bertaubat ini Allah kasih. Maka ni kenapa tadi melegit? Sebab solat sunat taubat. Jadi bila bertaubat, sunat semayang 2 rakaat. Tak nak semayang Ustaz? Boleh. Yang wajibnya bertaubat. Nah, duduk-duduk dalam kereta tiba-tiba menangis. Bini sebelah, "Bang, kenapa bang? Awak sakit ke?" "Tak. Saya terkenang dosa-dosa lama saya. Banyak hak-hak awak saya abaikan." Nah, dia kalau nangis gitu jarang nak tambah bini. Tapi kalau dok suka je bakal nambah bini. Nah, bila dia mikirkan hak isteri banyak, dia tak tunai. "Maafkanlah dosa abang, banyak akhlak abang pada awak tak betul apa semua." Ni suami yang banyak muhasabah. Nah, bukan kita kata yang tambah bini tak muhasabah, tapi tu cerita lain lah. Saja je buat contoh. Nah, lalu bila dia banyak bertaubat, kenang dosa dia dengan isteri, kenang dosa dia dengan anak, kenang dosa dia dengan jiran, kenang dosa dia dengan orang kampung, kenang dosa dia dengan masyarakat, kenang dosa dia dengan guru, kenang dosa dia dengan mak bapak, kenang dosa dia dengan
Orang-orang tua dekat qaryah dia, dia akan dekat dengan taubat. Ya Allah, banyak kadang-kadang aku umpat orang, ya Allah, tu menangis dekat traffic light, tiba-tiba menangis. Nah, bertaubat. Maka ketika itu Allah terima taubat. Nah, bukan mesti sembahyang 2 rakaat, tiba-tiba pukul berapa nak aku balik daripada mana balik kampung, dekat tiba kat Taman Sentosa ni lebih kurang pukul 11.30 malam, nak singgah surau Al-Jauhar pukul 11.30 malam. Faham apa pasal tengah malam singgah surau ni? Nak solat taubat, biar kena tempat bang. Awak boleh buat solat sunat taubat dekat rumah kan, gatal pergi singgah surau. Buat apa pukul 11.30 malam bang, surau pun tutup bang. Nah, jadi nak ceritanya anytime bertaubat. Nak solat 2 rakaat boleh, tak nak pun boleh. Tapi kalau solat 2 rakaat, ia dapat lebih pahalanya. Kerana solat itu seafdal-afdal ibadah, yang wajibnya bertaubat. Kerana itu para ulama berbalik pada solat sunat taubat tadi, every night before you sleep. Tu kalau tak faham, keluar Taman Sentosa, tak payah duduk sini. Nah, every night before you sleep, solat 2 rakaat. Nah, kerana dia memperbaharui, tajdid taubat. Hari-hari kita perbaharui taubat kita, sebab hari-hari kita buat dosa. Nah, Ustaz, macam mana kalau kita perbaharui taubat setiap solat fardu 5 waktu? Lagi baik. Nah, ada rasa taubat dengan dosa kita. Nah, di situ. Maka Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Kalau dalam kereta nak dekat dengan taubat ni, biar dengan zikir munajat, biar dengan selawat yang beralun. Nah, ilahi lastulil firdausi ahla. Sayur tengok. Tapi yalah, kita dengan zikir munajat ni kadang-kadang kita layan lagu-lagu yang kita suka, tak apalah. Nah, tapi kalau nak dekat dengan mood nak bertaubat tu, lebih kepada selawat, zikrullah. Nah, paling senyap. Tengah senyap-senyap tu, ya Allah, banyak dosa aku. Ni layan lagu macam-macam. Nah, gundung-gundung buntang, ayun kepala dan kita. Atok tu, cucu lagi ya. Nah, kalau atok lagi tu cucu. Nah, dan bila nak bertaubatnya? Nah, layan lagu ayahku kahwin lagi. Oh, Fatimah, Siti, nama perempuan. Sekali-sekali tak apalah. Baik. Maka perbaharui taubat. Sentiasalah kita bertaubat, kerana Allah kasih kepada mereka yang banyak bertaubat, dan kasih Allah kepada mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Mana bersuci daripada najis? Iaitulah orang yang pembersih. Allah kasih. Nah, Allah kasih pada ayat surah Al-Baqarah, surah 200, ayat 222, surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Ayat 222 ni, yang pertama Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Yang kedua Allah kasih kepada orang yang pembersih, bukan pengotor. Pengotor tandas berdekih, la ilaha illallah, berlumut, geli tengok. Nah, tandas. Rumah bersih, kereta bersih, tandas, la ilaha illallah. Ni kena tengok lah. Kena tengok. Sebab di antara petua orang-orang tua, nak tahu orang ni pembersih ke tak, bila kita tumpang toilet dia. Nah, rumah bersih, orang nampak pembersih, orang cantik, bersih, kemas orang dia. Rumah pun bersih, kereta dia lama dia bersih, tandas, Masya Allah, tabarakallah. Tandas. Nah, makanya orang pengotor. Sebab orang yang menjaga kebersihan, yang pertamanya tandas. Bukan suruh hias lawa-lawa, nak bersih. Nak bersih. Maka Allah suka kepada orang yang pembersih, iaitulah mutatahhirin. Ayat-ayat ibu-ibu ni hafal ke tak? Doa lepas wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, golongan orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami daripada golongan orang-orang yang pembersih. Mutatahhirin, taharah, orang yang pembersih. Pembersih daripada apa? Daripada najis. Daripada najis zahir. Najis zahir ni najis lah, ataupun najis batin. Apa dia? Maksiat. Maksiat hati, itu najis batin.
Nah, maksud kata bersuci daripada najis, dia teliti dalam bab najis, mughalazah, mukhaffafah, mutawassithah. Dan bersuci dalam bab wuduk, sempurna. Dan bersuci dalam bab mandi, sempurna. Nah, ni dan orang yang menjaga wuduk tu termasuklah, tapi dalam bab jaga wuduk ni sunat. Nah, baik. Dalam kitab lain bab jaga wuduk ni besar fadilat dia. Saya sebut secara ringkas dia. Orang yang mengamalkan menjaga wuduk, Allah limpah rezeki, buka pintu rezeki luas. Sebab-sebab dapat rezeki tu lebih daripada orang lain. Ini amalan dalam menjaga wuduk. Orang yang sentiasa dengan wuduk. Kemudian dalam riwayat yang lain Allah sebut pada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, kalau engkau ditimpa celaka, kalau engkau ditimpa musibah dalam keadaan engkau tak ada wuduk, jangan kau menyalahkan orang lain, melainkan kau salahkan diri kau sendiri. Maksud dia apa? Orang yang tak ada wuduk, dalam keadaan tak ada wuduk, dia ditimpa musibah ataupun kecelakaan, jangan nyalahkan orang lain. Dia yang salah kerana tak menjaga kebersihan diri. Nah, memanglah kalau dalam orang langgar kita bawa pergi balai. Nah, kita report kereta dia langgar saya apa semua. Itu memang kita kena buat. Nah, jangan pula orang langgar kereta, ni aku yang salah dah lah, tak apalah. Kemek kereta tak apa, bawa balik bodoh gitu. Jangan gitu. Kena minta ganti rugi. Nah, tapi dalam bab hati kita, ini Allah timpa musibah ni, ada tak kena dengan diri aku ni. Di antaranya tak ada wuduk. Nah, bukan kata wajib jaga wuduk, tapi fadilat. Bila orang yang menjaga wuduk, pertama Allah limpah rezeki, buka pintu rezeki luas. Yang kedua, Allah pelihara daripada musibah celaka. Nah, kalau kena juga walaupun ada wuduk, maka bukan boleh salahkan orang atau salahkan Allah, tapi Allah nak uji hati kita pula. Nah, khair. Maka Allah cinta orang yang bertaubat, Allah cinta, Allah kasih pada orang yang bersuci, sama ada dengan najis ataupun hadas. Nah, najis pun dia bersuci, hadas pun dia bersuci. Dan Allah kasih kepada mereka yang suci daripada dosa, iaitulah orang-orang yang sering bertaubat. Nah, sering bermuhasabah diri. Khair. Dan golongan yang ketiga penuntut ilmu ini, golongan yang pertama, dia niat dia betul, maka dia menjadi orang yang bertakwa dengan ilmu dia. Itu ringkasnya. Golongan yang kedua, dia menuntut ilmu, niat dia buruk, lalu dia kekalkan niat buruk, lalu mati dalam maksiat. Kalau dia sempat bertaubat daripada niat buruk tu, maka dia mati dalam pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Adapun golongan yang ketiga, seseorang yang menuntut ilmu dan dia penuntut ilmu menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan. Lebih kurang tadilah, dengan sebab harta, dengan sebab ilmu, dia kumpul harta, megah, besar diri, takabur dan muliakan diri. Dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia, dengan ilmu tu dia nak banyak pengikut. Kalau orang lain pengikut lebih ramai daripada dia tak puas hati. Tuan-tuan baik-baik yang belajar kat masjid tu, ustaz tu walaupun ramai belajar dengan dia, belum tentu betul tau, tentang sesat. Dia sakit hati dengan kuliah orang ramai. Nah, jangan lantaklah. Kita tengok ustaz tu, habib tu ramai, alhamdulillah. Nah, orang yang reti hati dia kotor, dia akan suruh orang lain pergilah belajar dengan guru lain. Kita mengajar sikit tak apa. Syekh kami pernah sebut dalam satu kuliah. Syekh kami sebut apa? Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu ni belajar dengan saya, makin keliru. Belajar dengan saya makin tak nampak. Belajar dengan saya makin malas beramal. Belajar dengan saya makin tak faham. Pergilah belajar dengan guru lain. Nah, ini orang yang reti cermin diri, reti cermin hati. Nah, tuan ayah-ayah, ibu-ibu, kalau belajar dengan saya makin tak faham, makin bergaduh, makin hitam hati, makin malas beramal, makin nampak apa aib orang, ni petanda tak baik. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, belajarlah dengan guru lain. Gitu. Nah, ni tak ada sakit hati orang lain lagi ramai. Dia nak mengumpulkan pengikut dia.
Nah, maka kalau dengan ilmu tu dia nak megah harta, nak besar diri, nak kumpul harta, nak kemuliaan, nak kumpul pengikut, dan supaya banyak orang kasih kepada dia. Dengan ilmu tu dia nak orang banyak suka dengan dia, cinta dia. Bahasa mudah hari ni, dengan ilmu dia, dia nak banyak like, dia nak banyak follower. Kalau tak dapat like, tak dapat follower, boleh kemurungan. Maka bila dia nak benda-benda tu, dan ditambah lagi supaya mudah dapat segala hajat, dengan ilmu dia, dia nak hajat-hajat dia senang kabul. Mana murid tunaikan hajat dia? Saya rasa gini, saya nak ginilah. Oh, murid belikan. Itulah saya tengok hari tu barang tu macam cantik. Murid belikan. Sebab dia tahu bila dia sebut, murid dia akan belikan. Nah, dia tak minta. Dia cakap je hari tu nampak macam pasu dekat ada satu kedai tu, saya tengok cantik. Kat mana Syekh pasu tu? Pasu tu dekat sini. Murid pun pergi. Minggu depan dapat pasu. Sebab membelikan guru, hadiahkan guru. Maka dia suka benda tu. Ni guru ni niat dia salah. Kerana dengan keilmuan dia nak mudah tunai hajat dia. Maka betapa hina ketika murid tu datang kepada guru nak ilmu, dia nak orang tunai hajat dia pula, bab dunia. Padahal mereka tiada ingat akan perbuatan dan qasadnya yang jahat itu. Golongan ketiga ni, niat dia buruk sama macam golongan kedua tadi. Penuntut ilmu, golongan kedua pun niat buruk, golongan ketiga pun niat buruk. Penuntut ilmu yang niat buruk, golongan kedua sempat taubat, sebab dia reti niat buruk dia tu salah. Penuntut golongan ketiga ni, dia tahu dia niat dia buruk, tapi dia tak sedar, dia tak ingat, dia tak sedar niat dia buruk. Masalah kita berniat buruk dan kita tak sedar niat kita tu buruk. Kita buat maksiat, kita tak sedar kita dalam maksiat. Ni golongan ketiga, penuntut ilmu yang ketiga. Kalau penuntut ilmu kedua tadi, niat dia buruk, dia sedar, lalu dia taubat. Yang ini niat dia buruk, dia tak sedar, kerana disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah. Kenapa dia tak sedar niat dia buruk? Sebab dia perasan diri dia sebagai penuntut ilmu tu dekat dengan Allah, perasan sendiri. Ni bahaya. Kerana dia berupa dengan rupa ulama. Penuntut ilmu ni bila dah keluar daripada belajar, dah graduate, dia pakai seperti pakaian ulama. Dia tak sedar niat dia salah, dia tak sedar niat dia buruk, dia tak sedar maksiat hati tu. Kerana tak sedar. Kerana apa tak sedar? Kerana dia merasakan diri dia dekat dengan Allah, dan dia merasakan diri dia setaraf dengan ulama yang soleh. Perasan sendiri. Ni bahaya. Dan berlaku seperti kelakuan ulama, dan dia bercakap, bergaya, berjalan, berakhlak seperti akhlak ulama. Zahirnya je, batinnya kotor. Tuan-tuan, kita menuju kepada Allah dan Rasul, bertakwalah kepada Allah dan Rasul, janganlah cinta dunia. Dalam hati sebaliknya, dia tak nak masyarakat umat menuju pada Allah dan Rasul, tapi dia nak masyarakat menuju pada diri dia, ikut dia, pondok dia, madrasah dia, tarekat dia, jalanan dia. Dia nak masyarakat bawa pada diri dia, tapi mulut nak bawa pada Allah dan Rasul. Ini bercanggah mulut dengan hati. Janganlah kita mencintai harta, tapi dia nak harta anak-anak murid dia. Dia nak orang bayar dia lebih, dia nak orang layan dia seperti VIP. Tapi ajar orang jangan cinta harta, jangan cinta dunia. Berakhlaklah dengan sifat qanaah, cukup apa yang ada. Tapi dia berakhlak sebaliknya. Ini mulut dengan hati bercanggah. Sebab tu dia tak sedar dia punya niat tu buruk. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang akal mereka dalam binasa akhirat. Para ulama hukumkan orang macam ini kurang akal. Kurang akal. Menuntut ilmu adalah niat buruk, tak sedar pula niat dia buruk. Sebab apa? Perasan dia golongan muqarrabin, golongan dekat dengan Allah, dan dia perasan dia di kalangan orang berilmu, dan dia perasan dia adalah berkelakuan seperti orang yang berilmu, orang alim.
Lalu dia dihukumkan sangat binasa di akhirat dan sangat kurang akalnya. Lagi terpedaya dia dan sesat dia lagi menyesatkan orang lain. Dia terpedaya dengan ilmu dia, terpedaya dengan setan. Itulah kata setan ni dia bapa alim. Nah, guru malaikat Azazil tu. Kerana sombong dia humban keluar daripada syurga. Nah, jadi ilmu tu tak usahlah setan tahulah ke. Kalau jenis ayah-ayah memang jenis kaki surau, kaki masjid, kaki majlis ilmu, kaki maulid, kaki berzikir, dia takkan heret ayah-ayah ke kelab dangdut. Dia bisik, Pak Imam, kau ni asyik jadi imam je, warak sangat, buat dosa sikit di kelab dangdut, layan sikit perempuan kebret tu, nah, joget sikit 2-3 malam. Nah, dia nak tarik ke kelab dangdut, dia nak tarik ke tempat pelacur, dia nak tarik ke tempat arak, memang taklah. Nah, habis dia heret ke mana? Tuan Imam, kau baca kat surau ni, kau paling sedap. Kau pun muka orang paling warak sini. Maka orang kena hormat kau. Nah, itu bila orang tak jemput, nah, dia patutnya bertugas imam tu. Tiba-tiba ada orang lain pula sebab dia lambat 2 minit. Oi, tak puas hati. Apa pasal tak tunggu saya jadi imam? Nah, kerana saya lah yang baca paling sedap, paling bertakwa di sisi Allah, kepala otak. Nah, ustaz-ustaz lebih kurang juga. Bila ada jenis ustaz, dia ngajar. Saya sebut imam tu bukan imam sini ada setengah ustaz dia ngajar. Tapi syarat dia tak cakap syarat tu, tapi dia tunjuk apa? Bila dia ngajar, syarat dia mesti jadi imam. Kita Allah, kalau boleh lah tak naklah jadi imam. Pasal reti hati kita ni Allah. Allah tutup aib aja. Tuan-tuan ni nampak, ustaz muliakan. Kerana itu adab orang yang belajar. Sebab tu dia muliakan kita. Tapi kalau kita tengok diri kita yang mengajar ni, cermin dengan Allah, ya Allah, aku ni orang muliakan sebab nampak berilmu, ya Allah. Kalau engkau singkap dosa dan aib aku, ya Allah, jangan kata orang nak jemput, orang baling dengan tahi muka aku ni. Nah, orang benci. Nah, nama dia ustaz perangai hati penuh kotor. Allah tutup sebab tu orang nampak kita mulia. Nah, maka bila nak jadi imam tu, Allah Rabbi. Nah, kalau boleh tak nak. Nah, dia tak. Jadi bila lepas dia mengajar apa semua, Ustaz imam, dia buatlah tahu tu. Tak apa. Ustaz imam, Ustaz. Okey, boleh. Adalah satu malam tu, nah, orang tak hirau dia, tak jemput dia jadi imam. Nah, imam biasalah pergi. Dia tak apalah, okey je lah. Tapi dalam hati tu, dia tak tarik aku jadi imam malam ni. Dia biar aku duduk saf makmum. Dia tak reti ke yang afdal jadi imam tu orang yang berilmu. Dia angkat diri dia sendiri. Ini masalah hati, dia angkat diri dia sendiri. Nah, lepas tu minggu depan asyik tangguh je mengajar, rupanya merajuk, tak disuruh jadi imam. Lama penyakit. Nah, masalah. Nah, kerana apa? Dia menyangka diri dia dekat dengan Allah. Nah, terpedaya dengan setan. Jadi setan akan sesatkan golongan-golongan yang dekat dengan agama melalui perkara-perkara itu. Dia tak suruh pergi kelab dangdut, dia tak suruh pergi berjudi. Sebab tuan-tuan tahu dah benda tu maksiat, maka dia akan pesongkan dengan maksiat hati. Biar hati rasa mulia sebab apa? Kaki kuliah. Biar hati rasa mulia sebab apa? Infak jamuan kuliah. Kalau tak kerana saya lah ustaz, saya bukan nak cerita apa ustaz. Kalau tak kerana saya lah infak jamuan-jamuan tu, orang datang kuliah tak makan. La ilaha illallah. Dia ingat dia bagi rezeki apa. Nah, lepas tu pula ustaz, dalam jamuan tu saya masak yang kuih tu, saya order yang masak saya nasi lemak tu. Nah, kalau tak ada orang semua lapar ustaz. Dia ni. Nah, ni. Mencerita mengangkat diri nah. Maka dekat situ setan sesat kan. Setan nak suruh pergi buat maksiat, dia tak akan buat. Dia tahu dah benda tu dosa. Nah, maksiat hati. Nah, rasa Bilal 2 azan tak sedap, dia lagi sedap, ujub. Nah, ada orang nak apply jawatan kuasa ni bendahari lah, Bilal lah. Ni siapa ni nak jawatan kuasa ni? Aduh, kelulusan dah lah rendah daripada aku, takabur pula. Nak apply Bilal, suara macam katak bawah burung Bilal. Nampak? Tapi dia tak cakap lah dalam hati, hina orang.
Ni apa nak jadi imam? Kafi tak hafal. Sajadah hafal. Nak subuh Jumaat nanti tak hafal. Tak hafal, lepas tu jadi imam. Ni masalah. Nah, situ setan pesongkan kita. Nah, insya-Allah kita sambung sedikit lagi selepas azan Isya. Kita bagi laluan pada azan Isya insya-Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salatul qa'imah li sayyidina Muhammadin syarfa wa darajatul 'aliyyah. وبعث المقام محمد الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربنا صغارا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Maka berjaga-jaga dengan tipu daya syaitan. Situ yang nak disampaikannya. Contoh-contoh tadi tu nak menyedarkan kita pelihara diri daripada tertipu dengan syaitan. Kerana syaitan itu akan memperdaya kita menurut apa yang kita minat. Orang yang dah minat agama, tak minat dengan maksiat, tapi tak sedar maksiat hati. Adapun contoh-contoh tadi seperti ialah kita ada orang nak apply jawatan imam, kita tanya hafal tak sajadah. Boleh, bukan tak boleh tanya. Jangan tengah-tengah mesyuarat interview, apa tanya orang surah sajadah. Tahulah tuan imam hafal. Kenapa tuan imam kata dia tak hafal, dia hina? Bukan suruh gitu. Maksud dia, kita letak satu-satu kriteria, ciri-ciri, syarat-syarat nak jadi imam, boleh. Kerana perlulah, takkan nak ambil sebarang-sebarang orang. Hafal doa selamat contohnya, hafal surah As-Sajadah contohnya, hafal surah Al-Insan, jadi imam. Jadi bila orang tu tak menepati kriteria, ciri-ciri, syarat-syarat jadi imam, kita tak boleh nak ambil dia. Boleh buat macam tu. Itu untuk perlantikan. Habis Ustaz kata tadi tu, ini masalah hati. Bila orang yang tukang temu duga tu, orang yang penemu duga tu, dia tanya hafal tak sajadah? Apalah tapi separuh je. Kami di surau ni, kami tetapkan imam kena hafal sajadah. Jadi awak boleh insya-Allah awak hafal dulu, nanti awak boleh cuba mohon lain kali. Tak apa. Boleh kata gitu. Yang nak jaganya hati. Jangan kita rasa orang tak hafal tu tak semulia kita. Rasa diri mulia ni, mengangkat diri, ni maksiat hati. Baik. Maka kalau sebut sini, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu itu, bila dia tertipu dengan niat-niat yang buruk, bahkan tak sedar niatnya buruk kerana besar diri, kerana rasa diri orang alim, kerana berasa diri berperangai seperti ulama, kerana merasakan diri dekat dengan Allah, kerana tu dia tak sedar niat-niat dia menuntut ilmu tu buruk, maka dia adalah orang yang binasa di akhirat. Yang kedua, dialah orang yang kurang akal. Yang ketiga, dia orang yang terpedaya dengan syaitan. Dan yang keempat, dia orang yang disesatkan oleh syaitan. Dan yang kelima, dia bakal menyesatkan umat. 5 kebinasaan orang yang tak sedar niat buruk menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, dia tak sedar niat dia buruk. Sebab apa tak sedar niat dia buruk? 1, rasa diri dekat dengan Allah. 2, rasa dia adalah orang alim. 3, merasakan dia berperangai seperti ulama, orang alim. Maka apa kebinasaan dia? Dia binasa akhirat. Kedua, kurang akal. Ketiga, terpedaya dengan syaitan. Keempat, dia dah sesat, dia dah disesatkan syaitan. Yang kelima, bakal menyesatkan umat. Dan mereka itulah sejahat-jahat umat daripada ulama yang dikata oleh Nabi SAW. Sejahat-jahat umat di kalangan ulama, inilah dia. Yang kita cerita banyak-banyak tadi tu. Ilmu ada, belajar tinggi. Ni bab agama dia belajar ni. Menyesatkan umat, jadi umat bertelagah, bergaduh, mengelirukan umat. Sebab tu ulama, bila salah satu bidang, bila fiqh ni lah contoh, di antara nasihat ulama, bila nak belajar fiqh dengan ulama di tempat tersebut. Kerana fiqh ni dia boleh berubah hukum. Ada yang tak boleh berubah, ada yang boleh berubah. Hukum itu berubah kadang-kadang mengikut keadaan setempat.
Bila ulama tu bukan daripada negara tu, bila ulama tu bukan daripada tempat itu, maka hukum dia nak keluarkan, fatwa dia nak keluarkan, tak, kadang-kadang tak menepati. Nah, sebab tu mufti-mufti dia bukan kena alim bab fiqh untuk keluar fatwa. Dia kena alim dalam waqi' setempat. Waqi' ni apa? Realiti kat tempat tu. Macam mana adat kat tempat tu, macam mana begitu, macam mana gini, baru dia boleh keluar fatwa yang sesuai dengan tempat tu. Nah, bayangkan mufti New Zealand keluar fatwa untuk Johor Bahru, macam dia bukan reti kat sini. Orang Melayu kita macam mana apa semua keluar fatwa. Dia keluar fatwa betul atas dasar ilmu dia, tapi bertepatan tak dengan masyarakat kat situ. Nah, itu contoh. Sebab tu tadi ustazah budak sekolah menengah tu saya kata keliru. Dia kata talqin selepas mati tu hukum dia harus. Salah menurut kat tempat kita. Sebab apa? Kita mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Nah, bukan harus. Tapi kalau tak buat, ya tak berdosa. Sebab apa? Hukumnya sunat. Nah, kita bukan mazhab Hanafi atau Maliki. Contoh. Nah, maka bila dah berlaku perkara-perkara yang kita dah hurai tadi, dia itulah penuntut ilmu ni bila dah graduate, dia akan jadi ulama. Nah, kerana dia mendalami ilmu dengan berbagai-bagai bidang, lalu dia pun menjadi ulama. Ulama apa? Ulama yang jahat, yang bakal menyesatkan umat, seperti dalam sabda Nabi SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu'. Riwayat Imam Ahmad daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Arti sabda Nabi SAW, aku terlebih takut ke atas kamu daripada Dajjal, akan seorang lain daripada Dajjal. Maka sembah sahabat. Sembah ni bukan sembah sembah Allah, maksud sembah hormat, bukan sembah hormat. Sembah sini bukan sembah seperti sembah Tuhan. Ni ayat lama ni, maka sembah sahabat, maksud kata maka dijawab sahabat. Nah, bukan sembah mengagungkan seperti Tuhan. Maka jawab sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi kata, aku lebih takut seorang yang lain daripada Dajjal berbanding aku takut dengan Dajjal. Maksud dia apa? Dajjal tu menyesatkan dah, tapi Nabi lebih bukan Nabi takut dengan Dajjal tu, Nabi takut untuk umat. Aku risau Dajjal ni kalau datang kat umat aku. Tu yang Nabi nak maksudkan. Dajjal tu Nabi tak risau sangat. Nabi ada bimbang seorang yang selain daripada Dajjal. Aku takut kalau dia datang ke umat aku. Sahabat tanya, siapa tu ya Rasulullah? Kalau Dajjal pun kita ikutkan dah boleh sesat, tapi ada satu golongan yang Nabi lebih takut daripada Dajjal. Siapa tu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, mereka itulah ulama yang jahat. Ulama jahat ni, kalau kita kena reti ciri-ciri dia. Di antaranya dengan orang kafir berlapang dada meraikan kekafiran dia. Kita tak boleh rai kafir mereka. Nah, kita tak boleh rai. Cuma kita tak boleh nak menyekat amalan-amalan ibadat kerana masyarakat majmuk. Nah, tapi kita tak boleh rai. Hindu, Buddha ni semua sama sebenarnya. Ini perkataan ni boleh murtad. Jaga baik-baik, jangan menyamakan Islam dengan agama lain. Tetap berbeza. Nah, jadi ulama-ulama jahat ni ada ciri-ciri dia. Nah, beberapa ciri lah. Kalau nak sebut sini nanti panjang pula. Di antaranya sering menekan orang Islam dan berlapang dada dengan orang kafir, munafik akidah, di antara salah satu ciri. Nah, kemudian ulama jahat ni suka mengeluarkan hukum yang membuatkan umat bertelagah, suka mengelirukan umat dengan hukum hakam, dan banyak lagi lah. Dia punya fatwa-fatwa pun cenderung kepada nafsu. Nah, bukan nak menyekat nafsu. Baik. Maka ulama-ulama jahat ni, kalau kita dah reti ciri-ciri dia, apa kita kena buat? Jaga baik-baik. Jangan mudah-mudah menuduh. Kita pun type, ni lah ulama jahat. Kita akan ditimbang, kita akan dihisap di akhirat nanti dengan apa yang kita type.
Dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita tuduh, kita bakal dihisap, ditimbang. Jaga baik. Dosa kita pun dah banyak, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu. Nak beratkan lagi hisap dekat akhirat dengan tuduhan-tuduhan kita tu. Sedap, ni lah ulama jahat. Sekalipun benar tuduhan tu, kita bakal dihisap di akhirat. Habis Ustaz, kita dah tahu nak buat macam mana? Maka gini, bila kita dah reti ciri-ciri ulama jahat macam mana, bila kita jumpa ciri-ciri tu, ulama ni, tok guru ni ada ciri-ciri ni, maka yang pertama kita kena buat apa? Jaga lidah, jaga jari, jaga mulut, jangan tuduh. Tapi tok guru tu, ulama tu bertepatan Ustaz dengan ciri ulama jahat ni. Maka kita kena buat apa? Diam. Diam dengan maksud diam buta gitu je. Tak, habis apa? Doakan. Doakan. Ulama jahat tu mati ke hidup? Hidup. Belum mati? Belum. Doakan. Sempat taubat sebelum mati. Satu, doakan. Yang kedua, kita kena buat apa? Jauhkan diri daripada ulama tu. Jangan ikut kuliah dia, jangan pakai fatwa dia, jangan pakai nasihat dia. Jauhkan diri. Maka dengan kita mendoakan ulama jahat tu supaya mati sempat bertaubat, dan kita pelihara lidah dan jari kita daripada menuduh, dan kita menjauhkan diri daripada segala ilmu-ilmu yang disampaikan, maka kita akan selamat di akhirat. Dia tetap dengan kejahatan dia. Ya, biar ke kita ni dah gila. Asal Ustaz kata kita dah gila? Yalah, kita dengan dosa kita tak habis hisap lagi, tiba-tiba kita sangkut pula dengan ulama jahat tu yang tak ada kena mengena dengan kita. Ni masalah. Jadi jaga. Apa pasal? Macam dah pernah komen je, muka risau je, dah pernah komen. Jaga. Jaga. Jaga jari, jaga lidah. Jumpa ulama jahat tu bertepatan dengan ciri-ciri ulama jahat. Pertama, doakan mati sempat bertaubat, doakan yang baik-baik. Yang kedua, jaga jari, jaga lidah, jangan menuduh apa-apa. Yang ketiga, jauhkan diri. Habis Ustaz, kalau orang tanya kita nak jawab apa? Hajah ni kan ulama ni macam ada ciri-ciri ulama jahat. Hajah Pah, contoh nama Hajah Pah. Hajah Pah, jangan ikut dah kuliah dia, jauhkan diri. Tak payah ikut dah, dengar kuliah ulama lain, ustaz lain, cukup. Okey, kita tak terlibat dengan menuduh dia. Setiap tuduhan kita akan ditimbang di akhirat. Jaga baik-baik. Itu baru tuduh ulama jahat je, kita dah tuduh, ditimbang. Kalau tuduh orang munafik, kalau tuduh orang kafir, kalau tuduh orang kaki maksiat, kalau tuduh orang dajjal, berapa tuduhan dah tu? Tu jangan menuduh-nuduh. Sekalipun betul, tuduhan kita bakal ditimbang di akhirat. Baik. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu buat malam ni. Insya-Allah kita sambung minggu depan. Kita berkuliah Selasa ketiga dengan Selasa ke-4, insya-Allah. Laju sikit. Kemudian insya-Allah Selasa ketiga dan ke-4 tu saya boleh lajak. Dalam 15 minit sebelum isyak, selepas isyak saya boleh lajak. Sebab apa? Tak ada kuliah isyak lah. Saya pun tak berapa sihat nak terkejar drive ke kuliah lain. Jadi saya minta keunzuran untuk tak berkuliah pada waktu isyak. Tubuh badan tak berapa nak sihat lah, nak bekerja ke sana sini. InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah nanti kita sambung. Maka dengan itu mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni memberi manfaat kepada kita di akhirat dan di dunia, insyaAllah. Dengan itu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'at Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.